Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dan pembelajaran untuk hari ini. Sama-sama insya-Allah kita akan melihat, membaca dan mendengar daripada surah Al-An'am ayat 131 sehingga 137. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 145. Dan saya menganjurkan teman-teman supaya menggunakan Al-Quran resam Usmani. Ya, baik. Di kesempatan ini juga saya nak mengambil kesempatan untuk menyapa dan menjawab salam semua teman-teman yang memberi salam daripada awal sehinggalah akhir rancangan kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menyemarakkan lagi pelajaran kita pada kali ini, seperti biasa saya nak mengajak teman-teman, marilah kita dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kita dapatkan komen dahulu. Diharapkan semua tidak keberatan untuk memberi sokongan dan dukungan. Kenapa kita nak tulis begitu, nak komen begitu? Kerana kita nak pasakkan dalam pemikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini senang dan mudah. Kalau kita duk fikir negatif, mengaji Al-Quran ini payah, susah dan sebagainya, maka ia akan memberi kesan ke dalam proses pembelajaran kita. Jadi kalau kita fikirkan mudah dan senang, insya-Allah semuanya akan berjalan lancar dan lebih mudah untuk kita absorb ilmu tersebut. Dah.
Kalau komen pun sudah, saya nak mengajak teman-teman, jom kita tekan button share dahulu. Kita tag kawan-kawan yang tersayang, khususnya pasangan kita. Kita nak bantu mereka, mungkin tidak ada kemampuan tersebut, tapi mungkin dengan kita tagkan dengan mereka pelajaran ini, ataupun perkongsian yang saya nak sampaikan ini, moga-moga mereka juga dapat improve, dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Mungkin ahli keluarga kita ataupun teman-teman kita, dan kita share di Facebook wall kita. Boleh? InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa, saya nak mengajak teman-teman, kalau semua dah bersedia, jom kita lihat bacaan isti'azahnya. Tapi sebelum itu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, tanda sahabat-sahabat semua telah bersedia? Dah? Baik. Kalau begitu, jom sama-sama kita lihat pada bacaan isti'azah sebelum kita memulakan bacaan ayat. Seperti biasa, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang saya nak sampaikan sebentar saja lagi ini, kerana selalunya di tempat-tempat yang saya berikan penekanan, disitulah tempat-tempat yang selalunya orang melakukan kesalahan. Jadi a'u bezakan, kerana hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong dan ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. A'u dua harakat, zu Zazi, zu di ujung lidah. Bila dibacakan nipis lafz jalalah ini dengan dua harakat. Walaupun kelihatan fathah satu, tapi dibaca dua. Billahi minasyaitan, dua harakat. Nirrajim, dan diwaqafkan sekurang-kurang dua harakat, 4 atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Sama-sama kita terus masuk ke dalam ayat 131 surah Al-An'am. Za di ujung lidah. Za. Jangan macam za, kalau itu jadi huruf zai. Ya? Saya nak tunjuk kepada teman-teman. Za di hujung lidah ini. Tips of the tongue. Keluar di antara dua gigi, atas dan bawah. Menyentuh dua gigi depan. Za. Dua harakat. Lika al-lam. Di sini asalnya an-lam. Kalau kita baca satu-satu jadi an-lam. Hamzah bari atas bertemu nun jadi an. Kemudian lam bertemu mim jadi lam. Tetapi di dalam hukum tajwid, di sini jangan dibaca an-lam. Kalau kita baca an-lam jadi izhar. Sedangkan di sini hukumnya idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Jadi terus masuk al-lam gitu ya. Dapat? Kalau rasa perkongsian ini bermanfaat, sahabat-sahabat, jangan lupa berikan thumbs up. Kemudian lam izhar syafawi. Izhar syafawi sempurnakan saja bunyi mim matinya, jangan dipanjangkan. Yankur. Baik. Kali ini kali kedua kita jumpa idgham bila gunnah. Kalau tadi nun mati bertemu lam, sekarang nun mati bertemu ra. Di dalam hukum nun mati dan tanwin, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Di dalam hukum nun mati dan tanwin, bila huruf nun mati ataupun tanwin, yakni baris dua, bertemu dengan lam atau ra, dia ada dua huruf itu saja, lam atau ra, hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya yakun, jadi yakur. Yakur rabbuka muhlikal, kaf bari atas. Terus naik di atas lam di sini, alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan dengan jelas. Qura, qa, makhrajnya di pangkal lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan qa, pangkal lidah. Kalau ini hujung lidah, ini tengah lidah, di belakang ini, di pangkal dia. Qa, qi, ku. Qura, dua harakat, ra-nya. Bidhul, dhul, dha ni, makhrajnya di mana? Makhrajnya di hujung lidah. Hujung lidah. Dha, dhi, dhu. Hujung lidah itu. Keluar itu ya. Dha, bi zulmin. Kemudian, asalnya zulmin. Mim tanwin di bawah bunyi min. Tapi bila datang waw, jadi hukum idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung dua harakat. Bi zulmin. Miu. Barulah wa'ah. Wa'ah. Makhrajnya di pangkal kerongkong. Wa'ah. Hamzah pun di pangkal kerongkong. Ha pun di pangkal kerongkong. Wa'ahluha ghafilun. Ghain pula makhrajnya di mana? Makhrajnya di hujung kerongkong ini.
Hujung, tengah, pangkal. Di hujung ini. Ghafilun. Dan diwakafkan ma'arid li sukun dengan 2 harakat sekurang-kurangnya. Atau 4 ataupun 6 harakat. Jangan wakaf dengan ghafilun. Tak betul. Ataupun kita terus masuk nun dengan daripada awal. Ghafilun. Itu juga tak betul. Yang betulnya ghafilun. Ujung baru masuk nun. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Baik, okey. So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak menanam perasaan seronok dan kasih kita kepada Al-Quran. Boleh tak? Kita komen dahulu. Seronoknya cinta Al-Quran dan yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharap teman-teman dapat memberi sokongan dan dokongan kepada kami dengan menekan button share. Kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. InsyaAllah kawan-kawan kita, anak-anak keluarga kita juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Boleh? Baik, terima kasih ya yang tolong share. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Walikulli. Di sini asalnya lam tanwin di bawah bunyi lin. Lan, lin, lun. Lin. Tetapi bila datang dal, jadi hukum ikhfa hakiki. Ikhfa apa maksudnya? Samar. Disamarkan daripada bunyi nun itu, lin itu kepada bunyi le. Jadi di antara, nak kata nun pun tidak, dal pun tidak. 2 harakat. Walikulli daraja. Baru masuk daraja. Jangan cepat sangat ya. Walikulli darajatum. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim dibacakan dengan dengung 2 harakat. Masuk beserta dengung. Tum asalnya darajatun, tan tin tun. Tapi bila datang mim jadi tum, 2 harakat. Kemudian mim wajibul gunnah di sini dengungkan 2 harakat. Darajatum mimma amilu. Boleh ya. Kemudian lu tu diwakafkan dengan 2 harakat. Jangan wakaf dengan mimma amilu. Itu tidak sempurna. Mestilah amilu baru berhenti. Kemudian wa ma rabbuka bighafilin. Wa ma, bukan wa ma, jangan ngangan luas begitu Wa ma rabbuka bigha. Ka nak ke bi jangan lambat. Rabbuka bighafilin. Izhar halqi. Bunyi saja lin, jangan panjang. Terus masuk wajibul qunnah 2 harakat dengung. Ma ya'malun. Ya ain makhraj di tengah kerongkong ini. Malun. Sama macam ni, ma'arid li sukun diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Okey. So macam mana? So far so good ke? Boleh ikut ke? Tak boleh ikut ke? Macam mana? Mohon berikan sedikit komen di ruangan bawah. Adakah saya ni terlalu perlahan, terlalu laju ataupun just nice? Ataupun sahabat-sahabat boleh ikut dengan tenang, ya? Minta bagi komen sedikit di ruangan bawah. Baik, boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu sekali lagi, boleh tak saya dapatkan heart, ya? Saya dapatkan heart sebagai tanda sokongan untuk saya terus bersemangat melakukan perkongsian ini dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Wa rabbukal kaf baris atas terus naik di atas lam. Di sini alif lam qamar, ya, lamnya dibunyikan, ya. Ghani, ghain saya dah bagi tahu tadi makhrajnya di hujung kerongkong. Ghani yudhur za saya dah bagi tahu tadi makhrajnya di hujung lidah. Terus naik di atas ra. Di sini alif lam syamsiah. Bezanya teman-teman, alif lam qamariyah ialah alif lam qamariyah lamnya ada tanda mati.
Alif lam syamsiah, lamnya tidak bertanda mati. Jadi yang ada tanda mati itu lam dibunyikan, yang tidak ada tanda mati itu lam tidak dibunyikan. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Zur, terus zal baris dhammah naik di atas ra yang bersabdu. Zurrah, ha pedas. Rahmah, dan ta marbutah, ta simpul bila diwaqafkan dia jadi ha. Tapi bukan ha pedas ini, tetapi ha simpul itu yang makhrajnya di bawah, di pangkal kerongkong ini. Zurrahmah, bukan mah, tak betul ya, mah gitu. Itu kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau kita pilih untuk wasal, ta itu kekal ya, bunyi ta. Kemudian idgham bi gunnah. Asalnya in, hamzah baris bawah bertemu nun, in yasha. Tapi di sini kena baca masuk terus beserta dengung. Dua harakat. Yasha yud, hujung lidah. Hib, ada khaqalah di sini. Khaqalah surah. Hib, ada lantunan. Jangan baca hibkum, itu tak betul. Hibkum. Kemudian kum, idhar syafawi, sempurnakan saja. Wa yastakhlif. Kha ni makhrajnya di hujung kerongkong juga, macam huruf ghain. Takhlif min, di sini hukum iqlab. Hukum apa? Hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab ialah kita menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya min ba'li jadi mim, tetapi dibacakan dengan dua harakat ya. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Mim ba'dikum. Di sini idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim, dibacakan dengan dengung dua harakat. Kumma, baru masuk ma. Jangan baca kumma, itu tak betul ya. Kumma yasha, dibaca 4 atau 5 harakat. Ukama, sama juga 4 atau 5 harakat. Di sini hukum ikhfa hakiki, disamarkan di antara nun dan shin dengan kadar 2 harakat. Nun pun tidak, shin pun tidak. Ansha'akum. Di sini sekali lagi mim mati bertemu mim, sama seperti ini. Idgham mislan saghir. Di sini pula ikhfa hakiki 2 harakat. Nampak tak? Idgham mislan saghir 2 harakat, ikhfa 2 harakat. Jadi ini tempat-tempat yang sahabat-sahabat kena berikan perhatian dan kena disiplin. Dzurri, ra bersabdu, ya juga bersabdu. Dzurriyyati qaumin, idhar halqi, bunyi saja min, jangan panjang. Terus masuk akharin. Dan rin ini ra-nya jadi nipis. Rin, jangan rin, itu tebal, salah ya. Begitulah, insya-Allah kita dengarkan dahulu ayatnya. Pada ayat ini banyak hukum nun mati dan mim mati yang terlibat ya teman-teman. Bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada awal satu persatu dan kita berikan huraian beserta contoh-contoh, insya-Allah pelajaran ini terdapat dalam 2 buah buku, iaitu buku asas dan buku tajwid. Teman-teman yang nak mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya akan kongsikan. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyah كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Baik, alhamdulillah. Jadi saya baca pendek-pendek begitu kenapa? Kerana saya nak bantu juga mungkin di kalangan kita, kerana selalu feedback yang banyak kita terima ada di kalangan kita yang mungkin sudah berumur ataupun mempunyai masalah pernafasan, tidak sampai nak baca satu nafas ni Ustaz. Jadi kurang-kurangnya mereka dapat tahu macam mana nak berhenti, kemudian nak tidak balik kat mana dan sebagainya. Yang mana yang nafas cantik nak baca terus satu nafas ayat tadi itu silakan ya. Saya dah bagi tahu tadi macam mana nak menyambung ayat-ayat itu tersebut ya.
Baik, sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 31 hingga 137. Sekarang kita nak lihat satu persatu dahulu. Sebelum kita nak masuk ayat yang seterusnya ini, sahabat-sahabat, siapa nak minum air, silakan minum air. Izinkan saya, bismillah. Baik, dah bersedia untuk kita masuk ayat seterusnya. Kalau dah, sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, berikan sokongan dan dokongan dengan menekan button share dan juga berikan thumbs up. Kita lihat ayat ini. Dengungkan. Jangan baca innama. Ramai orang silap dia baca innama tu'adu. Innama tu'adu. Tak betul. Yang betulnya innama. Dengungkan dulu 2 harakat di sini. Baru masuk nama. Di sini hukum wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Nama tu'aduna la'atiu. La'atiu. Tanwin bertemu waw. Asalnya tin. Tapi bila datang waw, masuk beserta dengung. Tiu wa ma. 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki di sini. Samarkan. Jangan baca antum. Tak betul. Baca antum. Di sini pula ikhfa syafawi. Kalau di sini ikhfa hakiki, nun mati bertemu ta. Ni mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Ya? Jadi dapat bezakan. Ini nun mati bertemu ta, mim mati bertemu ba. Dan dua-duanya, nun dan mim matinya tidak bertanda mati. Itulah cara hukum ikhfa ditulis di dalam Al-Quran Rasam Usmani. Bukan kerana mereka silap cetak ataupun terlupa nak beri tanda, tidak. Ini memang purposely tidak ditulis untuk membezakan dengan hukum izhar halqi dan izhar syafawi. Jelas, diharapkan huraian yang saya sampaikan. Antum bimu'jizin. Cuba kita dengarkan. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Alhamdulillah. Boleh? Santai-santailah teman-teman. Jangan tension-tension. Yang penting kita relax-relax. Sambil tu kita fokus dan belajar. Muka mesti senyum. Muka mesti senyum. Baik. Kita nak teruskan ayat seterusnya. Masih bersemangat ke tak? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Yang baru bersama dengan kita, berikan sokongan dan dokongan teman-teman kepada kami. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang lain dengan menekan button share. Yang lain dah tekan dah, yang belum lagi tekan, insya-Allah. Saya mohon dan saya rayu sahabat-sahabat untuk panjang-panjangkan ilmu ini. Kita lihat ayat ini. Qul ya qaumi, qul ya, 2 harakat. Qaum, munculkan mulut. Mim baris bawah terus masuk di dalam ain yang bertanda mati. Qaumi i'malu ala makanatikum. Maka 2 harakat. Natikum idhar syafawi. Sempurna saja mim. Wajibul gunnah 2 harakat dengung. Jangan baca inni. Tak betul. Inni amil. Dengungkan 2 harakat. Ni 2 harakat. 2 harakat. Kemudian waqafkan dengan mil. Itu kalau nak waqaf. Kalau nak sambung, dia jadi hukum ikhfa di sini. Amilun fasau. Itu kalau nak sambung. Jadi ikhfa hakiki. Kalau nak waqaf jadi amil. Kemudian fasawfa ta'lamun. Cuba dengarkan dahulu ayatnya. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamun. Baru waqaf. Okey. So far macam mana boleh ikut sahabat-sahabat. Yang penting apa dia? Yang penting sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah dapat belajar sesuatu. Itu cukup memberikan kegembiraan bagi pihak saya dan tim saya ni, insya-Allah Tidak lain, tidak ada lebih daripada itu yang kami harapkan selain daripada sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu dan insya-Allah selepas ini dapat mengamalkan
dengan bacaan yang sebetulnya. Boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sekali lagi sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share. Kita dengarkan ayat yang seterusnya. Man ifakiki man takunu lahu ma ifakiki. Samarkan. Ma dua harakat. Taku dua harakat. Nulahu dua harakat. Dua harakat. Qibatud dar. Alif lam syamsiah di sini lamnya tidak dibunyikan. Jadi ta beri dhammah terus naik di atas dal. Aqibatud dar. Kalau waqaf ra tu jadi tebal. Jangan baca dar. Tak betul. Dia kena dar. Baru betul. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh sambung. Kalau nak sambung jadi aqibatud dari innahu. Itu kalau nak sambung. Kalau nak waqaf macam tadi saya beritahu, ra-nya jadi tebal, kemudian ibtidak pada innahu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. La yuflihul hi. Makhrajnya di tengah kerongkong ini bari dhammah hu, terus naik di atas dha yang bertanda sabdu. Makhraj dha ni di hujung lidah. Yuflihul zalimun. Coba dengarkan ayatnya. I'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Baik, okey. Siapa nak betulkan kedudukan, nak minum air, silakan. Yang penting apa? Jangan lari. Jangan lari. Kita stay hingga akhir insya-Allah. Saya nak juga nak bantu teman-teman yang mungkin nak belajar balik, nak tahu dha di mana, ustaz ni kami masih keliru lagi ni. Jangan bimbang, jangan risau. Sehingga akhir kita stay insya-Allah. Di akhir saya akan bagi tahu bagaimana kami dapat kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah teman-teman yang nak belajar balik daripada awal asas, makhraj huruf serta hukum tajwid, serta jangan cara yang lebih susun dan sistematik. Kita nak teruskan pada ayat yang seterusnya. Waja'alu lillah. Di situ lafz jalalah dibaca nipis. Jangan baca lillah, itu jadi tebal, salah. Di sini kena baca nipis, dua harakat. Lillahi mimma wajibul gunnah. Mungkin ada ustaz, susahlah kami nak ingat nama wajibul gunnah ni. Apa cara yang lebih mudah untuk kami nak ingat? Jawapannya sangat senang. Apa dia? Sahabat-sahabat jumpa nun ataupun mim yang ada tanda sabdu ni, tanda syaddah ni, jangan lupa dengungkan dua harakat. Mimma zara'a minal, za di hujung lidah, ra'a minal, nun bari atas naik di atas lam yang bertanda mati. Ini alif lam qamar ya. Haur, ra jadi tebal, jangan baca har, salah. Jangan baca haur, baru betul. Haur si di hujung lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman, si dia macam zal tadi juga, tetapi lidah tu keluarkan lebih sedikit saja lagi. Fa si su. Haur siwaan, si nak ke wa jangan lambat. Wa an izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati. Kalau tak ingat nama hukum izhar halqi pun ustaz, ada tak tanda yang lebih mudah kami ingat? Ada, iaitu tengok nun tu ada tanda mati tak? Ada tanda mati. Kalau ada tanda mati jangan panjang, sempurnakan saja. Wal an'ami nasi, bukan nasi. Ramai orang tertukar antara huruf sad berbaris bawah dengan sin berbaris bawah. Ini bunyinya si, bukan si. Siapa baca nasi jadi huruf sin, salah ya. Nasiban, di sini hukum ikhfa hakiki, disamarkan. Asalnya nasiban, ba tanwin di atas bunyi ban. Tapi bila datang fa, disamarkan jadi ban. Faqaluha, qa dua harakat, lu dua harakat, ha dua harakat, kemudian zal hujung lidah, za dua harakat. Jadi qalu hadza ni keempat-empat itu dua harakat.
Faqalu hadza lillah. Dibacakan nipis lafzul jalalah, dan lillah itu dipanjangkan 2 harakat. Himiza'mihim. Him bukan mihim. Ramai orang tertukar, dia baca mihim. Sepatutnya mihim. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi bila bertemu mim jadi him. Dan izhar syafawi jangan dipanjangkan. Sempurna saja him, terus masuk. Waha. Makhrajnya di hujung, di pangkal kerongkong. Wahadha di hujung lidah. Wahadha li syurakaina. Waqaf. Ka dibaca 4 atau 5 harakat. Dan bila waqaf keadaan begini, kena waqaf dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan ina. Tak betul. Dia kena ina. Baru berhenti. Kemudian ibtidak pada فَمَا كَانَ لِشُرَكَاءِ 4 atau 5 harakat. Ihim idhar syafawi. Jangan panjang. فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Dan bila waqaf pada perkataan Allah, pastikan tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan ila Allah. Itu tak sempurna. Ya. Dan di sini lafz jalalah dibaca tebal. Jangan waqaf dengan ilallah. Itu tak betul. Dia kena ilallah. Baru berhenti. Walaupun di sini asalnya waqaf sili. Afdal diteruskan. Kalau nak teruskan, siapa yang nafas panjang nak teruskan jadi فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا. Itu kalau nak waqaf. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat tahu 2 situasi tersebut. Nak waqaf macam mana, nak sambung macam mana. Kemudian terpulanglah. Bila kita baca, kita nak waqaf ke, kita nak wasal ke. Ya? وَمَا كَانَ لِلَّهِ. Sekali lagi, lafz jalalah dia baca nipis 2 harakat. فَهُوَ يَصِلُ إِلَى. Ini semua 1 harakat. Bila 1 harakat, jangan lambat dan jangan ada yang terpanjang dan terpendek dari segi tempo harakatnya. Hifahuwa yasilu. Itu semua 1 harakat. Daripada hifahuwa yasilu, i semuanya 1 harakat. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Gitu ya. Kemudian waqafnya dengan him, bukan him ya. Kemudian waqaf qili. Sa'a ma pedas. Yahkumun. Ma'aril sukun di sini diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi mungkin kalau perlu saya pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kita dengarkan ayatnya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Baru waqaf. Gitu. So far macam mana sahabat-sahabat? Saya ada urai panjang lebar ini. Sahabat-sahabat boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, berikan thumbs up dan juga heart. Dan boleh tak sekali lagi saya nak ajak komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Yang baru bersama dengan kita sahabat-sahabat, marilah berikan sokongan dan dukungan teman-teman dengan menekan button share. Kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini agar kita dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan dengan perkongsian kita itu ada orang yang dapat belajar sesuatu dan amalkan. Kita insya-Allah selagi mana dia terus beramal, kita akan terus mendapat pahala tanpa mengurangkan pahalanya.
InsyaAllah ya. Jadi mohon sahabat-sahabat tekan button share. Kita nak teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Sekejap lagi kita baca sama-sama ya, daripada awal 131 hingga 137. Sekarang kita lihat ayat yang terakhir, ayat 137 dari surah Al-An'am. Wa kadza gitu, jangan nganga luar jadi wa kadza, itu jadi bunyi kemelayuan. Kita nak cari wakhraj kearaban. Wa kadzalika zayyan, ya bersabdu. Wa kadzalika zayyana likafi, ujung lidah. Rim, idgham bi gunnah. Asalnya rin, bila bertemu mim terus masuk beserta dengan dua harakat. Jadi rim minal, nun bari atas naik di atas lam yang bertanda mati, alif lam qamariyah. Musyrikina qat, ada bunyi angin itu. Qatla auladihim. Kemudian kalau sambung ya. Minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Idhar syafawi. Sempurna saja hum. Liyurduhum. Dua harakat. Liyurduhum. Idhar syafawi. Sekali lagi, mim mati yang ada tanda mati ini idhar syafawi ya teman-teman. Jangan panjang. Liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Hum, bukan hum. Ramai waqaf dengan dinahum. Sepatutnya yang sebetul ialah ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi dinahum, begitu. Jangan dipanjangkan, terus berhenti. Hum, dan kemudian walau, muncungkan mulut. Walau sya', 4 atau 5 harakat. Allah, dibacakan tebal lafz jalalah dengan 2 harakat. Huma fa'aluh. Kalau waqaf, di akhirnya ha itu diberikan tanda mati mendatang, tanda sukun mendatang kerana waqaf. Kalau kita nak sambung jadi ma fa'aluhu fazarhum. Itu kalau nak sambung. Terpulanglah teman-teman ya. Yang nak sambung, baca macam saya bagi tahu tadi. Yang nak waqaf pun, baca macam saya bagi tahu tadi. Fa'aluh kalau waqaf. Kemudian fazar, ra jadi tebal. Zar, bukan zar. Jangan baca fazar. Ramai orang silap di sini. Dia masih keliru lagi. Ra nak baca tebal kan nipis. Kalau ada teman-teman yang masih lagi keliru, ra mana keadaan dibaca tebal, mana dibaca nipis, tunggu sehingga akhir, insya-Allah saya akan bagi tahu bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda. Fazarhum idhar syafawi, bunyi saja hum. Wa ma yaftarun, ma'arif li sukun diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan ayat ini. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarangnya masa untuk saya nak ajak teman-teman, jom kita pakat baca sama-sama daripada awal ayat 131 hingga 137. Diharapkan teman-teman semua telah bersedia ya. Siapa nak betulkan kedudukan silakan. Siapa nak minum air juga silakan dan izinkan saya, insya-Allah. Bismillah. Nanti di akhir bacaan kita ini saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman di luar sana untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Ya. Alhamdulillah, ramai yang telah mendapatkan buku tersebut. Jadi yang belum lagi, tunggu sehingga akhir bacaan saya akan kongsikan. Baik, kalau semua dah bersedia, sekali lagi saya nak ajak teman-teman sebelum kita mulakan bacaan, jom kita tekan sekali lagi. Ya. Yang mana yang dah tekan pun boleh tekan lagi button share insya-Allah dan berikan thumbs up.
Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahluha ghafilun wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudh dhalimun wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, diharapkan ya semuanya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Jadi insya-Allah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa ikuti Facebook Fatihah Learning Center. Kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Jadi sahabat-sahabat boleh reservekan waktu-waktu yang saya bagi tahu tadi itu untuk urusan kita belajar mengaji Al-Quran. Waktu-waktu lain silakanlah
buatlah urusan kerja bersama keluarga ataupun apa juga urusan-urusan kehidupan yang lain ya. Waktu-waktu tadi itu cuba kita reservekan untuk sama-sama kita khatam Al-Quran insya-Allah. Kita baca satu hari satu muka surat serta huraian-huraian tajwidnya insya-Allah. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, inilah masanya saya rasa saya nak betulkan balik makhraj huruf saya nak betulkan balik hukum-hukum tajwid saya. Mungkin dulu dah belajar tapi dah lama tinggal. Jadi dah terlupa dan sebagainya. Jadi insya-Allah marilah kami bersama dengan kami, selain daripada mengikuti live yang saya beritahu tadi itu setiap hari 3 kali waktunya, sahabat-sahabat marilah menjadi ahli cepat Quran, kerana mereka yang menjadi ahli cepat Quran akan mendapat keistimewaan yang lebih. Apa dia? Selain daripada mengikuti live yang kami berikan ini, kami akan kirimkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid. Ada 2 buah buku seperti mana yang tertera di layar masing-masing itu. 2 buah buku tersebut ya akan kami kirimkan ke rumah teman-teman. Bukan sekadar dengan 2 buah buku itu, kita berikan rakaman buku tersebut. Daripada awal makhraj huruf, macam mana nak sebut satu-satu huruf. Kita menggunakan kaedah Al-Barqi yang sangat senang diingat. Dia menggunakan kata kunci. 4 kata kunci teras. Yang pertamanya adalah rangkuman daripada 4 huruf yang dijadikan satu kata kunci. Contohnya, nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Itulah 4 kunci teras. Nanti sahabat-sahabat ya, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak dapatkan 2 buah buku ini dan nak jadi ahli cepat Quran, sangat digalakkan untuk menonton selepas ini untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan dalam 2 buah buku ini. Kita telah rakamkan 2 buah buku tersebut. Ada hampir 200 video pelajaran yang boleh diakses melalui aplikasi cepat Quran ataupun melalui Facebook close group cepat Quran. Dan tidak cukup dengan itu, sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran, kami berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada awal, muka surat pertama, daripada surah Fatihah sehinggalah akhir surah An-Nas yang akan diberikan dari masa ke masa yang pelajaran Al-Quran tersebut. Di sana ada lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan rakaman buku asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapatkan hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami. InsyaAllah, jika teman-teman ada persoalan, ada pertanyaan ataupun nak memperdengarkan bacaan, InsyaAllah kita boleh set appointment, sama ada datang ke pusat pengajian kami ataupun kita boleh buat appointment melalui atas talian. Walau di mana saja sahabat-sahabat berada. Sama ada di Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia. Walau di mana pun berada. Semalam kita menerima keahlian daripada Switzerland, rakyat Malaysia yang tinggal di sana. Jadi nak ikuti menjadi ahli cepat Quran. Jadi sahabat-sahabat yang belum lagi jadi ahli cepat Quran, apa tunggu lagi? Dan bersempena dengan bulan kemerdekaan sehinggalah hari Malaysia 16 September ini, iaitu esok, kita memberikan tawaran istimewa untuk yuran keahlian seumur hidup. Berapa? Saya akan bagi tahu sekejap lagi. Sangat-sangat istimewa. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahu bagaimana cara untuk mendaftar. Ada 3 cara untuk mendaftar. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli cepat Quran, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan reply komen tersebut, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti boleh berkomunikasi melalui WhatsApp dengan admin kami dan bantu buat pendaftaran. Sebelum berakhir tawaran istimewa pada 17 hari bulan September, iaitu lusa. Kemudian cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh screenshot nombor telefon ini 0111621797. Lepas habis sesi pembelajaran kita ini, sahabat-sahabat terus WhatsApp bagi tahu yang nak daftar jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan guide lah apa langkah yang seterusnya untuk dilakukan, dan kemudian kami akan minta alamat dan sebagainya untuk kami kirimkan buku ke rumah anda. Buku secara fizikal, bukan e-book. Itu cara yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat boleh buat langsung pendaftaran di website kita, iaitu www.cepatquran.com. Boleh pergi ke website ini. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Nanti ada bahagian bawah itu ada button pendaftaran. Boleh buat pendaftaran di situ, insyaAllah. Ada 3 cara itu. Saya ulangi, boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun ambil nombor telefon yang tertera di bawah itu
WhatsApp kami 0116217797. Yang nombor telefon di atas itu adalah nombor telefon di pejabat kita, di pejabat urusan Fatihah Learning Center di Wangsa Maju, ataupun buat pendaftaran secara langsung di website www.cepatquran.com. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapakah yuran keahlian untuk jadi ahli cepat Quran ini? Suka saya maklumkan bahawa yang pertamanya, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanya sekali sahaja seumur hidup. Untuk mendapatkan 2 buah buku dan rakamannya, serta rakaman Al-Quran, 800 video rakaman, serta waktu konsultasi dan e-book nota ringkasan tajwid. Keseluruhan tersebut, yuran keahlian seumur hidupnya bukan 8,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan 500. Untuk tempoh sehingga 17 September, hanyalah RM250 sahaja. Kadang kita belanja sekali keluar makan pun lebih daripada tu. Kita beli beg tangan, beli kasut pun lebih daripada tu. Dan kita gunakan mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi ini insya-Allah sahabat-sahabat boleh manfaatkan seumur hidup. Dan insya-Allah ianya akan memberi manfaat kepada kita selepas kematian kita juga insya-Allah, dan kita sekurang-kurangnya berusaha untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan sampai nanti bila kita pulang bertemu Allah, Allah tanya, aku berikan peluang kepada kamu, kesenangan kepada kamu, kelapangan kepada kamu, hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun, ke mana kita habiskan sisa waktu kita? Tak ada masa untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu, apa tunggu lagi? Marilah bersama dengan kami menjadi ahli cepat Quran. Ya, boleh tulis komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran dan dapatkan tawaran istimewa. Tawaran istimewa sebelum berakhirnya waktu promosi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap dan salah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran
Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.